Kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu tadi, kita sama-samalah mengolahkan setiap detik-detik kehidupan kita. Haruslah harus Allah yang ke depan, jangan kita yang ke depan. Berusahalah kita sama-sama. Saya pun tak mampu. Saya rasa memang beban yang amat sangat bila kita rasa ke depan ni kita ada kedirian kita yang ke depan ni, memang kita sebenarnya tersilap besar lah kita. Sebetulnya ke depan ni cerita-cerita dia yang nak menceritakan diri dia. Jadi ke depan tu semuanya dia awalu al-akhiru zakhiru wal batinu wa huwa, semuanya dia. Olahkan itu, bahagialah kita. Kalau tidak, masih ada lagi kejap, ada rasa diri kita kejap nak ni kejap. Jadi kita hidup dalam keadaan kita tidak tenang, kita pura-pura. Kita pura-pura rasa macam kita tenang. Kita tak bahagia, kita rasa bahagia. Kita buat-buat bahagia. Tapi bahagia yang kita buat tu sebenarnya itu bukan kebahagiaan. Itu adalah satu kesyirikan. Sebab kita bahagia sebab ingin kepuasan diri. Bukan yang sebenarnya, iaitu mengesakan yang mengesakan Allah, itulah yang tenang, sebenar-benar tenang. Itu yang dikehendaki oleh Allah. Itu yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Walau susah ke mana kehidupan dia, sakit macam mana pun, di dalam dirinya sentiasa mengesakan Allah. Dia sentiasa duduk di situ. Susah ke, mati ke, apa benda ke, dia rasa ke, semua ibadahku, solatku, semua lillahi ta'ala. Itu kata lillahi ta'ala tu maknanya dia lah. Aku tak mau ada pengakuan diri aku. Bila ada pengakuan diri aku, kita cepat balik. Ya Allah, aku silap besar. Aku salah besar, ya Allah. Sebab aku dah tahu tempat yang paling selamat adalah merasakan yang ada engkau, bukan aku, ya Allah. Dan engkau yang bagi aku rasa yang engkau dengan engkau. Yang ni engkau dengan engkau, sebenarnya engkau aja yang ada, ya Allah. So, nak cakap pun susah. Tapi itulah ni maksud dengan tadi. Tidak ada lagi antara kita dan dia lagi. Mana dia semata-mata. Dan nanti kita nampak semuanya dia je. Semuanya dia je. Semuanya milik dia semua. Kita tak pernah pun rasa terpisah pun. Sebab kita pun tak ada. Semuanya kita milik dia. Dan semua pun milik dia semua. Dia aja yang ada sebenarnya. Semana kita nak, ya Allah, tolonglah ya Allah. Dudukkan aku di situ ya Allah. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni makhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Maknanya doa tu Allah Ta'ala ajar supaya kita jangan beranjak lah. Ataupun beranjak ke mana-mana, masuk ke tempat yang benar, keluar ke ada mana-mana pun, maknanya kita sentiasa lebur dengan makna dia. Sebenarnya kita tak ada pun, tak payah istilah lebur pun. Sebenarnya memang kita dah tak ada. Tapi diistilahkan lebur. Kullu man 'alaiha fana. Fana ni maknanya lebur, hilang, lenyap sebenarnya. Fana tu memang kau pun tak ada. Tinggal lagi engkau dah tak faham ataupun buat tak faham, kita rasa ada. Sebabnya ada tu dia, tapi kita rasa ada juga kita. Sebenarnya yang adanya hanya hidup tu hanya dia, tapi kita rasa hidup kita, ada hidup kita, ada hidup dia yang bagi kita hidup. Ada dua juga hidup. Gagal juga kita. Mana ada dua kehidupan. Bila dia bagi kita hidup, kita ada hak di hidup. Mana boleh. Dia bagi kita hidup ni dia punya. Dia mentajalikan dia tu hidup, dia bagi kita hidup. Dia bagi semua siapa yang hidup, binatang ke, semua nak menunjukkan yang hidup tu bukan binatang, bukan yang hidup tu hanya dia, menyatakan dia yang hidup. Kita tak biasa dengar ilmu ni bila dengar jadi pelik. Nabi dah bagi tahu akan datang Islam ni pelik. Bukan Islam tu tadi pelik, inilah ilmu ni. Yang asas ni tadi akan jadi pelik. Orang tak nak yang asli ni. Yang asli ni Islam ni adalah selamat. Yang selamat tu macam mana? Engkau kena kenal Allah, kenal diri. Tauhid tu tadi. Nanti orang dah tak nak. Orang hanya nak ambilkan syariat dia. Dia tak faham hakikat dan makrifat dia tadi Islam tu. Dia tak ambil sekali. Dia ambil syariat. Tu banyak kita dengar syariat Islam. Mana boleh syariat aja. Cuba buat durian tu. Biarkan situ. Sebut aja durian. Boleh kau nak? Tahu pula nak ambil pisau kopi. Tahu pula pangsa dia mana nak buka. Tahu pula buah mana yang sedap. Boleh pula faham. Boleh membezakan pula. Mana durian musangking, mana duriannya di 24, mana yang kampung. Boleh pula Boleh bezakan rasa manis, rasa.
Boleh pula. Habis yang ni tak boleh. Nampak sangat kazib penipu kau. Kau tak tahu dalam kau mana yang betul, mana tak betul. Kau tahu sebenarnya. Kau sembunyikan kufar kau tadi. Kau menutupi. Tak tahu. Padahal batin kau penyakit. Penyakit dia kenapa? Kau sombong. Kau belum lagi. Kau ada manis titik tu kau pun tak ada. Benih tu jadi pada benih Allah juga. Tak? Kau bila dah ada, macam ni kau dah sesombong kau. Itu punca dia penyakit tu kau. Biar lama-lama kau gelap tak nampak Allah dan kau tahu diri kau. Engkau Rabbukumul Allah. Aku dah boleh buat suka hati aku. Aku angkat telefon, aku bawa motor, aku rasa aku semua dah. Dah sampai dah bermain sebati dengan diri. Na'udzubillah min zalim. Sebab ilmu ni jadi pelik. Dia nak ada alasan dia tadi. Padahal dia tahu beza kan ni salah ni betul. Tapi dia kau kalau hidup kau nanti kau beza salah, kau tak boleh cek makan kau nanti. Kau kalau tak rasuah ni kau tak dapat projek. Dia orang semua rasuah baru dapat jadi karya. Kau buat sekali sudahlah. Nafsu cakap. Iblis pun datang. Betul. Teruskan je. Sekali sudahlah, kau jangan buat lagi. Lepas tu taubat. Sekali tu bukan cukup. Lagi nak ketagih lagi. Sebab benda batil kan. Dia. Alah sekali lagi, lepas tu kau taubatlah, cuci tangan. Dia paksa kau lagi lah. Engkau pun ya tak je ke. Alang-alang. Seluk perkasam, biarlah. Lepas tu sekaligus lah nanti kau taubat. 2 pula. Nanti dah jadi seronok 3 pula. Lama-lama. Itulah dia penyakit tu tadi. Engkau biar. Datang orang ni ceramah. Datang ni macam-macam tanda Allah bagi supaya sudah. Datang arwah mak kau kata, aku tak nak makan duit kau. Datang pula Allah datangkan dalam mimpi pula mak dia yang disayang kata, tinggalkan pekerjaan kau ni. Seolah-olah Allah yang berbicara dalam tu. Dia gambarkan mak yang disayang tadi, mak dia datang, arwah mak dia datang dalam mimpi. Tegur dia. Tak? Baru dia takut pula kan. Tu tengoklah. Kalau dia degil juga. Sampai Allah bagi, Allah sayang tu tegur lagi, bagi kesempatan. Nak bertobat. Sudah. Serik. Kau sekadar astagfirullahaladzim lepas ayat 3 kali 5 kali kau istighfar tak jadi. Dia kesadaran tu. Bukan istighfar tu Allah nak tengok kesadaran. Kau bawa satu bumi ni dosa kau pun, tapi kau sedar tak nak buat lagi, Allah terima. Tapi kalau kau bawa satu bekas salah kau lah kata. Ada 5 salah kan. Sikit kan. Tapi kau tak mau tinggalkan yang salah yang kau buat. Allah tak mau terima. Sebab kau bukan bertaubat, kau main-main. Kau bawa di hadapan Allah silap kau. Tapi kau niat kau tak nak berhenti. Cuma kau nak Allah hilangkan aja. Tapi niat dalam diri kau tak ada kesadaran untuk yang tak elok tadi, 5 tadi. Contoh apa 5 tadi? Mengatur orang. Maknanya suka cari aib orang, contoh. Kau tahu tu salah besar punca kau. Engkau hanya sekadar, ya Allah aku banyak aib orang, tapi dalam diri kau masih lagi nak. Allah tak terima. Dia kesadaran tu penting. Jadi kesadaran tu datang daripada Allah. Bila Allah dah bagi kesadaran kau yang tu, kau tangguh-tangguhkan lagi. Dah boleh dah. Kau kata nantilah. Iblis pun kau lambat lagi mati ni. Lama-lama kematian tu makin lama-lama. Kena stroke lah kata, kena stroke. Baru nak menyesal, Allah kalau aku sihat kan boleh pergi masjid. Baru fikir masih sihat tadi baru dapat hargai. Itu pun ada yang sedar, kan ini tak sedar lagi. Jadi kita tu manusia macam itulah. Kesadaran tu penting. Kesadaran tu penting. Sebelum kita nak istighfar, menyesal tu. Kesadaran tu menyesal tu datang daripada Allah. Kita mohon pada Allah. Tolong ya Allah. Aku selama ni munafik. Aku pura-pura ya Allah. Orang istighfar, aku istighfar. Tapi istighfar aku bukan nak membetulkan lagi. Lagi banyak aku buat tak elok ya Allah. Tapi aku tak jemu ya Allah. Aku minta tolonglah bagi kesadaran kepada aku. Sampai nanti kesadaran tu sampai kita dah tinggal semua. Tak nak
Apa yang punca buat salah tu, pertama kita tak mau ada rasa kedirian lagi dah. Itu maknanya tanda-tanda awal Allah nak mengampunkan dosa kita. Rahmat Allah tu. Bila kita dah membenci dah, ada rasa kedirian, kita dah tahu punca jadi maksiat yang banyak-banyak ni, riak, takbur, sombong, macam-macam doktor besar ni, punca dia ada kedirian. Itu maka tu Allah turunkan kalimah yang suci, yang ikhlas. Suci, kalimah ni suci. Apa yang suci kita pun tak faham. Rupanya suci tu bila kalimah ni kita tak boleh ada rasa diri kita. Suci lah. Kita rasakan dia je, bukan kita rasakan dia je. Tak ada kita, dia je. Tu suci lah tu. Iaitu tak ada kita, dia je ada. Dia melihat, dia mendengar. La hayyun, la qalimun, la mukallimun, la mutakalimun, la basirun, la muridun. Dia ada kehendak aku melainkan kehendak kau. Ajar. Memang susah. Ajar dulu. Ni aku ni nak makan ni kehendak engkau ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Aku dapat makan ni sebenarnya sedap makanan ni, sedap ni. Dan engkau yang bagi lebih sedap lagi ya Allah. Jadi kita tukar ya Allah. Jadi kita mensyukuri nikmat Allah. Yang paling besar adalah kita bila makan sesuatu nikmat tu, kita nampak yang memberi nikmat tu. Bukan nikmat makanan cepedak tu. Yang memberi nikmat tu lebih nikmat kita rasakan. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Kalau engkau tak bagi rasa nak cepedak ni, engkau lah berkehendak. Engkau tu lebih sedap ya Allah. Jadi kita makan sedap cepedak tu, kita tukarkan, engkau tu lagi kita lawankan situ. Apa pun kita olahkan, Allah yang kita dalam kehidupan, dalam sidikiyah kat dalam tu. Benar kat dalam, bukan kat luar. Kat dalam kita betul-betul jaga tu tadi. Bila baik kat dalam akan terzahir yang baik, bersih kat dalam, suci yang dalam, terzahir lah. Pandangan kita akan pandangan Allah dulu, pendengaran kita akan. Kita nampak semua yang ada ni, semua Allah Ta'ala punya perbuatan dah. Baik-baik ke tak baik, apa kita nampak semua perbuatan Allah. Diri kita dah betul-betul Allah sebatikan, tak ada diri kita. Maknanya diri dia je. Wa ma ramaita iz ramaita walakin. Kenapa kita ulang-ulangkan? Sebab makam ni bukan sesuatu yang mudah. Dan bukanlah saya cakap susah. Tapi kita kena duduk di situlah. Itulah tempat keamanan. Tak merasa diri, dia aja. Itulah sebenarnya yang Rasulullah bawakan. 24 jam. Nanti bila datang solat, bila datang puasa, bila datang zakat, dia boleh buat benda tu. Sebab apa? Sebab dia tahu Allah yang suruh tajali. Allah yang berkehendak untuk berbuat tu. Solat 5 waktu. Tu ritual yang Allah Ta'ala suruh. Sebab kita dalaman kita dah 24 jam, dia aja semua. Bila dia suruh buat tu senang, mudah dah. Sebab dia yang berkehendak, bukan kita. Kita solat tu kita ke yang tak? Sebenarnya kehendak dia bagi pada kita. Kita dapat boleh buat tu kehendak dia. Jadi bermainlah di situ. Ini agak payah kalau pelajaran ni, kalau tak jumpa dengan dia punya landasan dia, kita akan keluar landasannya. Sebab kita tak jumpa landasan dia. Kemana landasan ni pergi? Yang kita tahu landasan kita adalah kita pun tak tahu hala tuju mana. Bila dibagikan landasan yang betul, kita takut-takut nak duduk kat landasan tu. Sebab kita tak pernah dengar. Dia jadi asing, kata Rasulullah. Kembali akan jadi siapa yang dianggap asing, untung Rasulullah. Inilah kita time kita sekarang. Orang lebih mementingkan dunia daripada Allah, akhirat. Tapi mulut dia kata, selalu solat witir, walal akhiratu khairun laka minal ula. Surat Doha, surat apa? Surat sunat solat tasbih pun ada juga kan. Mengisahkan maknanya Allah tu lebih penting, akhirat tu lebih penting daripada sekarang. Itu Doha. Surah sunat solat tasbih pun Sabi isma rabbikal a'la. Tu suci kan, nama Allah yang maha tinggi. Itu pun memerlukan kesucian. Jadi kesucian tu adalah ketiadaan kita. Dia yang, jadi kita betul bernama dia mensucikan. Itulah dia mensucikan, dia merasa dia yang suci. Maka itu dia menzahirkan semua atas semua yang terjadi atas kesucian Allah.
Apalah, takkanlah Allah jadikan cacing ni pun suci juga. Suci. Dengan kesucian dia jadikan cacing. Kita tak tahu dia bertasbih lebih banyak daripada kita. Kita sangka dia binatang, kita lagi mulia. Jangan. Memang Allah Ta'ala kata laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Semulia-mulia kejadian makhluk tu insan. Ya, insan ni kalau kita pecah manusia. Tapi belum tepat lagi manusia yang macam mana? Manusia bernama Adam. Itu mulia. Kenapa dia mulia? Kerana dia belajar mengenal Allah daripada Allah. Adam ada guru dia tak? Guru dia siapa? Allah. Malaikat pun belajar dengan Adam. Sebab bila Allah Ta'ala soal pada malaikat, sebutkan nama dia tak tahu. Jadi aku bagi ni kepada Adam, baru dia tahu Adam ni kemuliaan Adam. Insan yang laqad khalaqnal insana fi, darjat dia tinggi sebab dia belajar dengan Allah, dia kenal Allah. Dan Allah pun suruh Adam sebutkan nama-nama ni semua yang aku jadikan. Adam boleh sebut. Tapi sebelum Adam sebut, Adam kata apa? Qalu subhanaka. Allah kata qalu subhan. Qalu, berkatalah Adam dengan kata-kata Allah suruh tadi. Subhanaka. Maha suci. La ilma lana. Tak ada ilmuku ya Allah. Tak ada ilmuku ya Allah. Illa ma'allamta. Melain apa yang kau bagi. Awak cuba duduk kat makam tu. Itu makam orang yang betul-betul berilmu, dia akan duduk kat situ. Suci. Subhanaka. La ilma lana. Bila Allah dah tunjuk, kau semua belajar dengan Adam, malaikat, cuba tengok apa dia akan sebut semua. Allah pun ajarkan kalimat sakti, suci. Qalu subhanaka. Sebutkanlah qalu subhanaka. Maha suci engkau ya Allah. La ilma lana. Tak ada ilmu. Illa ma'alam tanah, melainkan apa yang kau turunkan pengetahuan tu kepada aku, itu yang aku jawab. Assalamualaikum. Manakah la ilmana. Jadi kita tak ada ilmu kita. Macam mana cara nak tak adakan ilmu kita? Kita dah belajar. Belajar letak tepi. Bila orang cakap dengan kita, kita letak kosongkan. Sambung kepada Allah. La ilma lana ya Allah. Terus datang di illa ma'alam. Melainkan apa ya? Baru jatuhan. Illa ma'alam ta'ala. Innaka antal, engkaulah maha dan bijaksana hakim. Alimul. Betul. Jadi kita cakap, kita tidak sombong. Itu cakap kata-kata Allah. Itu kalam Allah. Sebab kita dah serahkan. Walaupun apa yang dibagi pada kita, kita dah letakkan. Tak ada ilmu ku ya Allah. Kemarin ada. Kemarin tu lain. Tu Allah punya. Aku tu boleh sebab illa ma'alam, apa yang dibagi tahu. Macam air lautan aku celup, itu yang dibagi tahu. Kering lah, kejap lagi hilang. Tak tahu apa aku. Aku ada Allah je. Tak. Orang tua lagi. Tak. Pap illa ma'alam tanah. Dia bagi tahu sekarang ni, terkini tu dia. Innaka antal alimul hakim. Dialah sesungguhnya yang maha bijak, maha berilmu pengetahuan dan maha bijak sana. Hakim. Tepat kalau dia bagi nanti jawapan dia. Bukannya. Tu. Jadi kita duduk dalam keadaan kosong. Dia je. Walaupun kita banyak belajar ilmu macam mana pun, belajar, boleh belajar, tapi letak jangan sandar pada ilmu. Sandar pada Allah Ta'ala kata diri dia. Sebab kita tak ada ilmu. Walaupun dia bagi itu tadi, itu dia punya. Itu sandarkan kita pada dia, bukan pada ilmu yang ada pada itu. Kerana ke depan kita adalah ditentukan oleh Allah, bukan ilmu. Kalau kita tentukan kata ilmu Allah, kita sandar pun salah juga. Kita bersandar kepada Allah semata. Kalau dia kata ni hari obat dia makan cili api 3 biji, kita tanya Allah. Sakit gigi Allah, cili api ambil gigit 3 biji. Kita makan gigi. Baik. Besok tahun depan sakit gigi lagi, kita ingat cili api, bukan ingat Allah. Kita mau makan, bukan 3 biji, sekilo, tak hilang-hilang. Contohnya. Allah pun tegur, ya Allah, tu hari mengapa kau kata 3 biji cili api, aku dah makan 100 biji tak hilang. Engkau bersandar pada cili api buat apa?
Habis itu hari, ya Allah, engkau cakap kecil api. Itu hari. Kalau aku cakap batu pun batu lah. Kalau aku cakap engkau apa, diam je kejap lagi hilang, hilang lah. Yang baik kan aku bukan kecil api. Cuba aku nak jadikan sebab tadi supaya yang baikkan aku kata kecil api seperti aku lah. Tapi ni mengapa engkau bila sakit yang terkini ni engkau pergi terus kecil api? Mengapa kau tak sandar pada aku? Engkau yang silap. Masih lagi engkau tak kenal aku. Keputusan terkini depan ni tangan aku, bukan tangan ilmu. Subhanallah. Orang kau dah betul-betul kenal Allah, berdisiplin. Rasulullah SAW, akhlak dia kemain. Oh, takut dia bertindak apa pun. Sedetik, sesaat pun dia nak Allah yang urus. Tak mau sekelip mata pun dia tak mau. Pasal dia dah betul-betul aku yang paling kenal Allah, kata Rasulullah, aku yang paling takut. Paling takut pada Allah. Korang tak takut pada Allah, aku takut pada aku lain macam. Dan aku yang paling cinta kepada Allah. Tak ada orang yang lebih cinta pada Allah SWT, melainkan aku. Bukan Rasulullah nak bangga diri. Memang dia yang paling kenal Allah, dia paling takut. Bukan takut pada Allah tu lari, bukan maksud saya gitu. Takut tu tadi, takut ada merasa diri. Itu yang tadi dikatakan takut. Semalam dah kata, waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Allah Ta'ala kata dalam surah Rahman. Bagi orang yang betul takut kepada Allah, ada dua kenikmatan. Di dunia dia dapat nikmat asyik dengan Allah, di akhirat lagi pun dia dapat dua kenikmatan. Ada yang pecah kata syurga, dapat dua syurga. Tapi saya lebih titik beratkan kepada kenikmatan dengan Allah di dunia, apatah lagi kekal abadi dengan. Bila dia dunia dia dah berasakan dengan Allah, pasti nanti dia tetap dengan Allah juga yang dia rasakan keasyikan. Kat dunia lagi dia dah waspada, tak mahu rasa ada kedirian dia. Allah bagi dua, rasailah kenikmatan. Rugilah kalau kita misalnya kata kat dunia tak kenal diri, tak kenal Allah. Kita tak tahu kenikmatan yang original. Zuk yang betul-betul zuk tu adalah dengan maka tu kita tengok Rasulullah SAW. Semalam saya ceritakan macam mana Rasulullah SAW setitik pun darah dia ketika perang Uhud kan. Setitik pun dia tak bagi jatuh ke, dia tahan darah dia meleleh-leleh pun sanggup tahan, tak mau setitik takut. Padahal dalam peperangan ni, kenapa? Sebab dia teringat kan, maknanya malaikat kata setitik je darah kekasih Allah Muhammad jatuh ke bumi, aku lipatkan bumi ni, aku hancurkan kafir Quraisy. Kenapa Muhammad? Kenapa kau tahan Muhammad? Sahabat kata, biarkanlah malaikat akan hancurkan dia orang, mudah kita nak mengalahkan mereka. Aku ni malu, aku diutus oleh Allah membawa watak rahmatan lil, ya Allah, dalam peperangan. Kalau kita memang biarkan jatuh setitik, biar mampus orang semua. Kita berperang berdendam, bukan lantaran untuk nak bawa mereka hantarkan kepada Allah. Nampak? Oh ya Allah, daripada sehari ke sehari Allah ajar kita macam mana Nabi Muhammad SAW, Allah Ta'ala train dia. Allah Ta'ala akhlakkan. Aku aja yang boleh jaga akhlak. Aku yang mendidik akhlak Muhammad. Itu aku yang sendiri cakap, siapa yang ingin dicintai aku, ikut jejak langkah dia. Sebab aku sendiri yang bukan yang lain tak, tapi special Rasulullah ni sampai di akhlak dia jadi kekasih Allah. Jadi kekasih Allah, siapa yang ikut kasih Allah jadi kekasih Allah juga. Apa yang jadi sebab jadi kekasih? Sebab engkau mengikuti dalam dia. Sedangkan mengikuti luar dia pun dah dijamin, apa lagi yang mustahak kau ikut yang dalam tadi. Apa yang dalam dia tu tadi sentiasa kamu. Sebab Muhammad kata tadi, jangan kau mengimani aku, tapi imanilah dalam yang aku ini mengimani kepada Allah. Baru betul syahadat kau, syahadat ni, syahadat dua kalimah syahadat. Sama juga, tetap syahadat tu yang esa hanya satu. Syahadat tu hanya satu. La ilaha illallah. Tapi bila keluarnya Nabi waktu tu, Adam Nabi Allah. Kalau dia umat banyak, Musa Rasulullah. Kalau Muhammad Rasul, Khataman penuh. Umat dia banyak. Beza dia gitu. Tapi yang ibu dia tetaplah. Dari itu bila engkau beriman kepada la ilaha illallah dan Muhammad, mana engkau kena tahu bukan kau mengimani Muhammad, tapi mengimani dalam
Percaya pada roh. Pertamanya tetap percaya pada iman pada roh. Ini rukun iman kan. Percaya pada Allah. Kedua, Rasul. Kitab-kitab kan. Last sekali qada. Itu. Ni qada tu termasuklah apa ni, kiamat, tanda-tanda kiamat dia. Ya. Jadi kita perhatikan dalam kehidupan kita. Ya Allah, kalau kita, ya Allah, kita memang tak mampu. Janganlah sekali-kali rasa kita, bahasa kita tu menunjukkan mana dia lah. Janganlah rasa kita tu kita lagi maknanya. Cuba amalkan gitulah. Supaya bila kita kata kita aja, kita tahu dia lah. Tu macam bahasa Arab, ana. Mana ana tu dia lah. Ana kan kata-kata tu tunggal kan. Ana kan. Tu. Tu. Elok hidupkan bahasa Arab ni, ana kata ana. Tu. Tapi faham lah. Jangan sebut ana tak faham. Ana tu ada dua pula. Ana kan aku kan. Maknanya dia lah. Tapi kau ana, kau tak ada engkau, ada Allah lagi. Mana tu bukan. Kau sebut ana tu tak betul makam dia. Sebut mulut betul. Dalam tu tak sidikiah. Tak benar. Jadi nak sebut ana ni pun ada dua golongan juga. Yang kenal diri, yang kenal Allah, ataupun yang masih lagi belum lagi berapa faham kan. Jadi kita nak sebut nama ana tu biar. Saya sendiri nak sebut pun takut. Tu tapi bukan makna saya tak bagi sebutlah. Nak menghidupkan. Tu. Tak apa, yang penting kita. Apa pun nak sebut tak apa, yang penting dalaman kita dia aje lah. Wa ma ramaita iz ramaita, walakin jangan ada lagi nama kau lagi. Jangan ada lagi sifat kau lagi. Hilangkan semua tu. Tu bukan kata kita mudah. Kita bila dah faham ni, kita proses. Sampai satu masa nanti Allah uji. Uji tu makna Allah bagi hadiah lah. Jadi sebalik uji tu mudahlah kita maknanya nak hilangkan. Kalau dia tak bagi uji tu susah. Jadi ujian tu mendatangkan kita bertambah lagi qarib dengan Allah. Qarib lagi dengan Allah. Wazidnahum, ditambah lagi petunjuk. Sentiasa dibagi petunjuk. Apa pun kita menghadapi dengan dapat petunjuk Allah. Setelah kita mengimani, pegang betul, yakin dengan dia, meyakini dia dah buatnya. Di samping tu kita menghadapi tu dengan wazidnahum, ditambah kita setiap waktu tu petunjuk untuk kita yakin ni boleh, tu tak boleh, ni boleh. Dia yang bagi kita huda tadi. Huda tu petunjuk membezakan tadi antara ni boleh ke tak boleh, dia. Jadi dia mesti dikuatkan pertama sekali dengan keimanan dia. Meyakini betul-betul. Baru akan datang wazidnahum huda tu datang. Yakin betul-betul pada Allah, pasti akan datang petunjuk langsung daripada Allah. Ini olahkan. Saya cukup risau lah. Risau apa mana? Risau diri kita ni. Risau sebab apa? Risau kan bila kita nak mengaku ada diri. Jangan ada risau yang lain. Takut jangan takut lain. Takut kita rasa diri kita lah. Bila orang puji kita, takutlah, kena takut. Ya Allah, engkau pula, aku malu lah dia puji aku. Engkau lah ya Allah, dia puji engkau. Kita dalam hati takut gitu. Kalau sebelum ni, orang puji kau, dalam kau kembang, kau tak reti nak pukul balik. Kau tak pukul dengan takut. Malu kau di hadapan siapa, dalaman kau Allah tahu. Orang lain tak tahu, tapi dalaman kau Allah tahu. Ya Allah, minta maaf. Kau pun berdialog dengan Allah, minta maaf. Maknanya kuat iman kau nanti. Dia akan tambah petunjuk. Tapi kalau kau biarkan tak ada belajar ni, orang puji kau, lama-lama kau suka orang puji kau. Orang tak puji kau marah. Dah penyakit pula. Penyakit rasa riak. Maknanya nak banggakan dia supaya orang riak. Nunjuk supaya orang mandang kita. Kemarin dah bagi tahu kan, kita tak nak tutup pintu kehinaan. Maknanya kita tak nak tutup. Kita tak nak pintu kehinaan. Padahal pintu kehinaan tu akan membawa kita kepada dekat kepada Allah. Ya, betul saya cakap. Kita dah terbiasa nak pergi mana orang puji, orang kata
Walau kita dah bagi dia perkenalkan, kita takut duduk situ, kita nak selalu orang hina kita. Itu makam kita. Bukanlah tolong hina aku, bukan maksud gitu. Tapi bersiap-siaplah untuk jadikan diri kita ni itu makanan kita. Lagi dihina orang mukmin, lagi bertambah dekat dengan Allah. Lagi diuji, lagi dekat dengan Allah. Kalau tak diuji, dirisau orang mukmin ni. Sebab macam Allah tu tak pandang dia lah, tak bagi hadiah. Tapi kalau diuji, mana Allah bagi hadiah, Allah pandang kita. Dia rasa gitu. Bukan selama ni dia tak rasa Allah dekat. Dia rasa lebih prihatin lagi Allah pada dia bila Allah tu bagi ujian. Kita terbalik. Bila bagi ujian, kita tak nak. Padahal itulah kemuliaan Allah. Hadiah daripada Allah. Boleh buat. Takut juga kita nak menyebut. Saya sendiri pun tak berani nak cakap lagi. Sebab masih lagi bila ujian tu datang, kita menggelabah. Gelabah. Padahal cuba kita datangnya ujian, alhamdulillah, Lailatul Qadar ni. Boleh sebut? Sebut boleh kan? Tapi berani tak kita nak hadapi tu ujian tu sebagai kita anggap Lailatul Qadar? Itu para nabi bagi dia orang Lailatul Qadar. Tu Sayyidina Ali hari raya bagi dia. Kalau kena ujian, ni cocok dengan anak panah ketika solat waktu subuh kan. Hari raya bagi dia. Sebab dia masih bersyukur lagi, dicocok tu jiwa dia masih suci lagi. Jangan kau apa-apakan. Aku ingin memaafkan dia, ya Allah. Sebab engkau bersifat pemaaf, aku memaafkan. Dia bersyukur. Kalau dia tak buat, makam dia masih dia sihat, takkan boleh waktu susah. Tentu waktu sihat dia dah olak. Kita waktu sihat pun kita tak boleh gitu, apa lagi nanti kena gigit semut sikit tadi. Kan? Itu maka tu saya cakap tadi, kita sama-sama. Bukan kata saya ni cakap ni saya lepas. Sama-sama. Senang cerita. Semua kita bagi tahu tu atas kita sama-sama. Bukan saya kata ni saya dah lepas. Tak. Saya yang bohong 100% Allah. Kalaupun boleh saya hadapi, itu adalah Allah yang ke depan, bukan saya. Tak mampu saya, tak kuat saya. Kita ni sama aja. Jadi kita perlu ingat Allah aja yang boleh mengatur hidup kita. Kita nak ikat betul-betul. Ya Allah, aku tak mampu, ya Allah. Engkau lah, tolonglah ya Allah. Apa pun semua Engkau yang bagi, ya Allah. Ujian kamu ni semua, ya Allah. Jadikan aku ridha, ya Allah. Kalau Engkau tak jadi aku ridha, ya Allah, aku rugilah. Sebab apa yang Kau buat ni semuanya, skrip Kau semuanya bagus, ya Allah. Cuma hati aku tak kuat untuk menerimanya, ya Allah. Kalau baik boleh terima, tak baik aku tak boleh terima. Tolong ya Allah, teguhkan aku. Hanya Engkau yang lebih mustahak daripada apa sekalipun. Tolonglah ya Allah. Minta pertolongan ya Allah dengan cara solat tengah malam tu. Sebab kita akan menghadapi benda-benda keadaan gitu, situasi yang gitu. Puncanya kita ada kedirian. Jadi takut nak ada kedirian tu sebab nanti akan duduk makam yang dinamakan azab. Lebih azab daripada Jahanam. Sebab ada itu orang-orang yang betul-betul kenal Allah, dia makin takut dia macam mana? Takut ada kedirian tu. Bagi dia kedirian, dia rasa azab gitu. Dia dah tukar gitulah. Gitu tadi. Baik, siapa-siapa sahabat Nabi pun gitu watak dia. Bergetar hati dia kalau dia nak cuba nak rasa ada diri dia, ya Allah tolong ya Allah. Aku dah ni nak masuk dalam azab ni, ya Allah, aku nak masuk dia. Nak ada diri dia rasa dah macam dia olahkan diri, dia ajar diri dia gitu. Tu bukan boleh ada belajar universiti, tak ada. Itu automatik Allah train dia cara macam tu. Itu baru peringkat wali Allah, belum Nabi punya perjuangan lagi. Kita lagi tak mampu lagi. Cara dia nak melawan dia untuk hilangkan diri dia tadi. Tu. Kalau wali-wali Allah sanggup, dia punya syahwat tu dia ketuk ni. Dia nak makan anggur tu 2 tahun dia tahan, tak nak. Ada depan mata dia ada anggur. Dia tahan tak nak makan. Last sekali Allah bagi anggur yang tak kat langitnya. Dia makan sebiji, dia puas dah. Itu pun dia menyesal makan. Kalau aku tak makan, aku terus dengan Allah lagi best. Daripada anggurnya Allah Ta'ala tu lagi best. Tanpa ada kehendak apa-apa. Kehendak Allah je lagi best daripada anggur yang Allah turun tu. Ya Allah, dia olahkan ke situ pula.
Kita pun nak dapat pun masih lagi takzub dengan Allah. Tukarkanlah kan. Bukan tak boleh. Kita dapat nikmat, tukarkan. Oh, kita boleh tahu makam dia. Oh, lagi best. Punya lagi best lagi. Allah je lagi best. Macam mana kita nak buat? Tu tadi. Kita tutup pintu nikmat, kita buka pintu sentiasa rasakan dengan Allah. Itu lebih nikmat daripada ya Allah. Dia orang punya skill-skill para wali Allah ni. Allah yang bagi skill-skill. Nabi-nabi ni semua jangan ceritalah. Kita wali pun dah. Kita tak terikut skill-skill makam dia tu. Kita ingat kita baca Quran dah 30 juzuk dah, hadis. Kita ingat cukup dah bertemunya. Ini kalau tak ada, tak akan mantap ilmu Quran dan hadis kau. Ni Quran dan hadis tu perlu mantap siapa yang menciptakan Quran tu tadi. Dan kalam-kalam yang keluar pada Nabi Muhammad tu adalah kalam-kalam Allah. Jadi selagi kau tak betul-betul kenal pada dia, kau tak akan faham. Ya. Pasal hadis ni ada hadis yang zahir, ada yang tersirat. Ada yang tersurat, ada Cuba Quran ke ada yang tersirat, tersurat, ada yang tersirat. Yang tersirat tu tadi yang perlu kita kaji, dia masuk dalam kehidupan kita. Ni hari kita buat kan boleh sekali dapat. Kita ulangi kadang-kadang 20 kali ulang, 20 malam baru dapat pecahkan sikit. Tak apalah, sekurang-kurang kita nak mengamaliakan apa yang kita baca. Bukan baca je tapi tak best. Kalau baca Quran, kalau orang dah kenal Allah, kenal diri, kenal Allah, dia baca Quran, dia tak nak banyak-banyak. Minta maaf saya cakap, bukan saya tak bagi baca banyak. Tapi yang baca banyak ni kita dah terbiasa nafsu kita. Baca banyak tapi faham tak? Kita tak nak tengok tafsir dan kita tak nak minta, ya Allah, macam mana aku nak pakai? Macam mana aku nak Pasal Quran ni kena gunakan dalam kehidupan. Tang bila aku nak guna ayat ni? Tapi kita dah terbiasa bersandar kepada bilangan banyak kita baca. 3 muka surat ke, ataupun ayat ni kita dah biasa baca surat Kahfi hari-hari. Jadi kalau tak baca tak best lah. Kita dah bersandar pada kan saya cakap tadi. Mulanya tak apalah. Bila kita dah kenal Allah punya salah tu. Macam Nabi-Nabi, kalau dia tadi masih lagi bersedekah, haram sedekah para Nabi. Kita pun pelik, kenapa pula para Nabi haram pula sedekah? Dia sedekah pada orang pula haram pula. Jadi salah pada sisi Allah. Wali-wali Allah pun ikut juga. Ada yang kuat dia ikut. Rupanya kita bila jumpa wali Allah baru kita tahu. Dia orang tak boleh ada duit. Bila ada duit, salah tak? Salah lah. Jadi kalau dia sedekah, salah tak? Mana dia tak duit? Dia tak boleh ada duit. Jadi itu dia tak boleh nak sedekah. Haram, tak boleh pekerjaan itu bersedekah pada orang lain. Tapi bagi kita, disuruh kita bersedekah sebab kita masih lagi nakkan balasan imbalan. Bagi Nabi tidak. Bagi dia, Allah kata tak ada. Kau tak boleh perlu ada duit. Itu kita tengok wali-wali yang taraf yang dah ikut betul-betul Nabi, dia tak ada kat kredit ke apa benda, dia tak ada. Duit 10 sen dalam poket pun susah ada, dia tak ada. Dia fakir betul. Tapi kita ni itulah cakap al-fakir tapi al-ghani, al-mughni, kaya boleh beli kaya kepada orang. Nipu kita ni, Kazib. Sedangkan Nabi kata pakaianku adalah, kesukaanku pakaianku adalah fakir. Nabi tu layak al-fakir sebab tak ada pernah bawa duit ke dalam rumah. Tak ada muku bank-bank, tak ada simpanan tanah ke apa, tak ada. Kita masih ada lagi ni, terselit ni, ada barang lagi banyak boleh gadai ni, jual batu cincin, jual lagi keris-keris. Masih lagi bersandar lagi. Tak fakir nama dia tu. Walau kau pakai baju tampalan ada 50 tampalan. Itu ni fakir lah pakaian ni. Pakaian ni fakir, tapi di sisi Allah belum fakir lagi. Macam Rasulullah, macam sahabat-sahabat Nabi yang betul-betul tu fakir sampai zuhud yang tersembunyi. Apa milik kau Abu Bakar? Allah Rasul. Betul Allah Rasul. Semua harta dia tak ada dah. Kita Allah Rasul tapi ada yang lain-lain.
tipu yang lain ada lagi. Tu apa? Dengan siapa kau nak? Kau nak tipu malaikat, kau boleh tipu Allah boleh. Dalaman kau masih tak fakir lagi. Masih lagi berkendak ni kadang nak kumpul ni. Maknanya belum mati kau betul-betul kaya dengan Allah lagi. Kau masih lagi kaya kan, kau nampak harta, bukan kaya tu dengan Allah. Macam mana kau nak dapat kemanisan dengan Allah? Kau kazib kat dalam kau hanya membohong manusia, menipu diri kau sendiri. Allah tahu. Kau tipu diri kau sendiri. Kau ajak orang percaya yang kau ni fakir, kau ni betul. Aku orang ni hari Allah. Padahal kau tahu dah, kau sendiri pun belum lagi. Jadi proses lah cakap. Nah, ini peluang, maknanya masih dibagi kita nyawa, mana peluang untuk kita dibukakan oleh Allah rahsia-rahsia macam mana nak betul-betul dengan aku. Ya. Kejap kau rasa diri kau, kejap tak ada, kejap dia aja Allah. Kita kejap. Masih lagi hati kau tak tetap lagi. Macam mana nak? Allah bagi ujian ni. Alhamdulillah, terima. Dengan ujian ni tadi akan Allah Ta'ala bawa kita bertambah muqarrabin, macam dekat. Kalau Allah tak bagi ujian, kita tak sampai darjat tu. Nak harapkan kita mengorah langkah, tinggalkan dunia ni pergi kat hutan-hutan. Kan? Dia dipaksa Allah Ta'ala baru. Itu pun kadang degil juga. Nantilah dulu, nanti masih lagi nak berpahala lagi. Dan nampak dah Allah Ta'ala tanya, jalan kepada kuah melainkan zuhud, iaitu fakir, pergi ujung-ujung dunia jangan campur masyarakat sekarang. Masyarakat dah kena jadi zombie semua dah. Kau duduk ni memang kau tak boleh, tak mampu. Jangan cuba-cuba kau nak lawan ramai-ramai ni tadi. Aku boleh bagi kekuatan, tapi kau tak akan mampu nak menghadapi. Jadi penghujung zaman ni memang kau kena keluar, siapkan. Macam mana kau nak cakap dengan mak kamu, nak cakap dengan isteri, anak-anak macam mana. Minta maaf, jangan marah siapa mendengar YouTube ni kata saya ni menolak dunia. Jangan cakap tu. Tapi ni kita dah bila pasal kelima ni, makna kita janganlah mencerita tentang untuk nak membuat kat bumi ni istana-istana dah. Sebab kita dah masuk pasal kelima. Dah cerita pasal kiamat kecil dah. Kau nak menyimpan-nyimpan lagi, ambil sekadarnya aja. Tapi kebanyakan dah. Tak faham ke Allah Ta'ala hantar COVID ni suruh duduk rumah tu mana? Apa makna je? Kan Allah Ta'ala suruh kita duduk betul-betul dengan dia. Ramai satu dunia Allah sayangnya Allah kepada makhluk dia. Tak kira Islam ke tak Islam, semua dapat bahagian. Tapi siapa yang sedar tu sedikit Allah Ta'ala. Sedikit yang bersyukur. Tak perlu untung kita jadi yang itulah. Memang perit keliling kita. Ada dah jadi zombie tak sedar. Tambah ya. Boleh belah lah tu lah. Macam tak ada rasa salah. Padahal dia Allah. Salah yang mak besar. Jadi bila nanti kat Padang Mahsyar dibagi kitab dia, kebaikan tak ada, yang ada syirikkan dia. Nak protes mana kita? Allah tu lebih adil. Janganlah mengaku je lah. Kalau dah salah tu mengaku je salah. Ya Allah, tu banyak salah aku, tak ada tempat lain. Itu je lah. Daripada kau menjawab, Ya Allah, mana boleh, aku amalan baik aku. Allah Ta'ala kata dah hancur, kau dah dapat kat dunia, aku bagi kat dunia. Sebab kau nak ganjaran, bukan nak aku. Tapi kalau kau betul-betul nak aku, memang aku terima lah. Aku pun memang ciptakan kau supaya kembali pada aku. Tapi bila aku ciptakan untuk kembali pada aku, kau tak nak kembali kepada aku. Kau duduk kat diri kau. Lepas tu kau pura-pura seolah-olah kau adakan aku di depan. Bila kau dah tak ada hajat, kau tinggalkan aku. Kau jadikan Allah macam mana? Kau ingat Allah tu kau kenal macam tu ke jadi dia? Tak, kau kenal Allah tak akan jadi begitunya. Kalau kau dah betul kenal Allah, tak jadi macam tu. Takut bertambah takut. Berakhlak bertambah akhlak. Bukan takut dengan Allah tu lari, bukan. Lagi akhlak. Lagi halus, ya Allah. Ya ayuhan nas dalam Quran. Ya Allah, betul aku hamba kau, ya Allah. Aku tak ada daya upaya. Berhenti kejap. Seolah-olah Allah soal dia, wahai manusia. Dalam Quran dibacakan, ya ayuhan nas kan banyak dalam surah kan. Dia berhenti kejap.
Betul ya Allah, aku hamba Engkau, aku manusia. Kau yang cipta, aku tak ada daya upaya ya Allah. Baru sambung lagi. Apa lagi ayat tu kan? Nabi Ayub kita pun sambung, kita tak duduk kat makam tu. Tak jawab dialog dia dengan dia. Supaya rasa hadir, bukan rasa pahala-pahala bilangan huruf kita baca tu. Cukuplah tadika kita dah ambil tu semua, sudahlah. Kita dah tua bangka, dah nak mati dah, maknanya kita dah peringkat supaya kita sentiasa rasakan dengan Allah. Setiap ayat-ayat kita faham maksud dia sikit-sikit, kita tahu ni Allah nak ajak kita berbicara ni. Sebenarnya dia berbicara dengan dirinya sendiri. Syoknya ya Allah. Kan syok kan? Tu. Tapi cuba kita baca Quran, baca. Mana tadi 4 surah aku baca. Surah yang panjang-panjang. Surah Kahfi, surah apa ni, Yasin, surah apa lagi? Ali Imran ke. Kita dah rasa dah banyak dah pahala aku. Ya Allah, tu kan pahala tu. Kan? Bagi orang yang dah kenal diri, kenal Allah, bagi dia ya Allah. Macam tu lah saya cakap tadi, Nabi-Nabi mana boleh sedekah. Pasal dia tak boleh ada duit, nak sedekah macam mana? Jadi kalau dia sedekah, cakap berdosa tak? Mana dia dapat duit? Kan? Itu pasal ada satu ilmu Nabi tu dia bagi, kalau kita dapat duit kat luar, jangan bawa balik rumah. Habiskan belanja orang, bawa balik. Tu Nabi dia contoh kan. Nabi tak pernah ada duit dalam poket dia. Beribu tahun dah. Pantang bagi para Nabi untuk simpan duit ada dalam poket. Boleh ikut. Kita boleh ikut, tapi kat kredit ada lagi. Kan? Nyaya nak isi minyak macam mana pula? Kan? Kita akan berdialog, berbala-bala. Kan? Sebab kita tak yakin. Betul? So yakin pada Allah. Saya pun tak berani juga nak cakap macam tu. Kan? Tapi olahlah sendiri. Jangan sampai melampau-lampau kita punya keyakinan kepada wang ringgit, jangan sampai jadi. Sekadarnya, sederhana aja. Yang lain kita lebihkan yakin kepada Allah. Jadi kita boleh isi minyak motor ke kereta ke bukan sebab duit, tetapi Allah nak gerakkan kita. Boleh tukar macam tu? Tukar lah. Kalau tak tukar kan kita syok sendiri. Kita kata kita beli minyak tadi pasal duit kita. Duit ni boleh menggerakkan. Kita nampak makhluk yang boleh gerakkan kereta kita. Padahal duit tu daripada mana? Kerja kudrat daripada mana? Kerja ilmu daripada mana? Kau pakai semua Allah Ta'ala punya semua. Tapi dapat duit dan kau tak tukar, kau kata duit tu kau punya pula. Lepas tu kau boleh beli segala-gala punya. Kacau hidup kau. Kesudahan nanti baru kau menyesal. Ya Allah, mengapa aku tak alakan kepada Allah Ta'ala? Dulu kan aku tanam ni, aku rasa aku yang tahu baja aku ni. Engkau kebun, kau pemalas tak tahu baja. Kau tengok aku. Kita sombongnya, kita rasa kita punya baja, kita punya yang ikhtiar kita. Satu hari Allah terbalikkan, tak jadi-jadi dia punya, baru dia menyesal. Mengapa ya Allah? Lah, tolonglah aku ya Allah, aku salah besar ni, aku bergantung. Aku rasa aku yang bila Allah kirimkan badai, kirimkan panas, tak jadi, baru kau nak tahu, baru kau tahu 100% atas Allah yang menghidupkan kebun kau yang subur tadi. Allah yang memperjalankan kereta kau. Engkau bersandar pada minyak, bersandar pada duit. Aku ada duit, aku boleh beli isi minyak, boleh kita jalan. Ya Allah, sombongnya kau cakap. Masa itu kau tak kenal Allah. Bila kau kenal Allah, menyesal. Menyesal lah kita cakap macam tu. Itu kesyirikan. Kita mempercayai minyak tu boleh sampaikan kita ke? Padahal bukan minyak. Bukan minyak lah. Kalau kita nampak minyak lagi, tu kita tak tahu. Bukan minyak. Allah lah yang perjalankan. Kalau dia tak gerakkan datang ke sini, boleh. Kalau diisi minyak penuh pun, kereta mewah pun tak sampai. Sebelah rumah pun tak sampai. Tapi kalau dia dah gerakkan kau datang ke sini, jauh macam mana pun, halangan macam mana pun sampai. Itu cara macam mana tu tak usah ketikaikan. Jangan nampak kereta, jangan nampak apa tikar sejadah ke, jangan nampak sekelip mata nampak. Dia berkehendak. Dia berkehendak menjalankan. Subhanallazi asra. Jadi kita sering terlupa, sering merasakan kita ni, kita itu bila Allah tunjukkan baru kita tahu, ya Allah, banyak benar hamba punya kesalahan ya Allah. Terima kasih Engkau bukakan ya Allah. Selama ni hari kita tak sedar kalau tak dibukakan oleh dia. Singkapkan mukasyafah. Dia tunjukkan gaib diri dia tadi. Itu tadi.
Dia yang maha gaib. Ya Allah, baru kita nampak jelas nyata dia aja punya. Tak nampak yang lain dah. Kita nampak minyak, tak nampak minyak tu minyak. Kita nampak kudratullah dah. Dan tak nampak kudratullah melainkan yang zat tu yang semata-mata yang menzahirkan kudrat tu. Isa lah mana kita dah tak rasa dah. Minyak ni ada kuasa dah. Kita nampak Allah tu ada kuasa. Setiap kali kita isi minyak kita nampak dah. Allah letakkan kuasa tu. Allah memperjalankan seluruh motor, kenderaan, basikal apa semua. Oh ya Allah, kita bahagia rasa dengan Allah. Olahkan lagi, kita belajar lagi, olah lagi supaya kita bertambah qarib dengan Allah. Dia je hilang diri kita. Kita dah memohon tu je banyak. Ya Rasulullah mohon tu. Tolong ya Allah, jangan biarkan aku. Sekelip mata pun aku urus dia aku. Aku tak mahu sekelip mata aku urus dia. Sekelip sedetik pun. Saya cakap, tapi kita macam mana nak olah tu, kita perlu ada olah-olahkan tu tadi. Olah tu satu macam orang kata fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al, itu olah tu seolah-olah kita maknanya susah dalam susah bawa masuk. Itu maksudnya susah tu. Kita sering nak senang je, susah kita tak nak. Padahal susah tu lagi ada senang yang daripada Allah. Kita tak faham. Kalau kita ambil senang je, sebenarnya kesenangan tu tadi yang akan bawa. Bukan saya cakap senang tu tak boleh. Senang yang kita punya nafsu senang tu yang akan merosakkan kita, hubungan kita dengan Allah. Kan saya dah cakap dulu, antara senang dengan susah, baik dan buruk, ada tengah-tengah. Kat tengah-tengah tu adalah taman-taman yang lebih indah daripada syurga, iaitu siapa dapat duduk antara kedua tu. Macam mana cari duduk kedua tu? Bila kita duduk kedua tu, kita dah tak memikirkan susah ada senang. Kita fikirkan kita waqada. Sebab senang dan susah sentiasa akan ada dalam hidup kita. Orang yang bijak dia duduk tengah-tengah. Senang pun dengan Allah, susah pun dengan jalan terus. Tapi ini kita sering bila senang lebih-lebih sangat, bila susah kelebuk. Masa senang kita nak kena kontrol, engkau lagi best daripada yang ni. Kontrol. Bila kena susah, ya Allah, susah tu tak susah lagi, lupa engkau lagi susah. Lawan lah mula-mula gitu. Kita nak duduk kat barzakhun. Alam permisah antara dunia dan akhirat tu. Nak masuk dunia akhirat tu harus pisahkan. Barzakh ni pemisah antara laut dalam surah Kahfi, masin dan nak jumpa pertemuan dua laut, iaitu Nabi Hidir tadi. Duduk kat rahsia tu, baru kita akan dapat laduni, dapat. Tapi kalau kita tak duduk kita memikirkan nak nikmat dia, kita tak akan dapat. Dan kita tak nak susah, tak ada. Dia benda ni akan bermain, susah, senang, susah macam mana? Ada orang susah dia menang, berjaya. Ada orang senang pula dia lupa diri. Jadi kita kena jaga. Sayyidina Ali kata, dua-dua ni, siapa yang bila senang dia tak ada rasa senang sangat, dia tetap dengan Allah. Dan bila dia susah, dia tak rasa susah sangat, dia rasa tak dengan Allah tu lebih susah. Orang ni orang yang telah mendapat kebahagiaan di dunia lagi, dia dah pegang benda tu. Allah aja, wa qada rabbuka Allah. Kata Sayyidina Ali. Itulah pecahan dia tu. Wa qada rabbuka alla ta. Hendaklah kau berpegang teguh betul-betul tak ada diri kau, Allah aja, dan kau akan ikut segala sistem Allah. Dan kau akan tanda dia walidaini tanda je orang yang dah betapa tegang teguh pada Allah, ikut sistem Allah, pasti dia akan walidaini berbuat baik, ihsan kepada, tu tanda dia. Tapi kalau kita tengok orang tu deraka pada mak bapak, mana dia tak dapat diri dia tetap dengan Allah. Sebab ayat ni dia berangkai menunjukkan watak tu satu. Tu pasal. Jadi kita olahkan, insya-Allah, mudah-mudahan kita ni sama-sama lah, bukan kata saya lepas, sama-sama mendoakan saya juga, insya-Allah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah, inayah Allah, dengan kasih sayang Allah telah
mengizinkan untuk duduk dalam majlis Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, pada petang ini telah Allah Taala singkapkan berbagai perkara-perkara yang kita tidak fahami. Selama hari ini kita banyak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan Allah Taala ni dah memberi pelbagai-bagai perumpamaan, tapi kita sering lupa. Jadi alhamdulillah pada petang ini Allah masih lagi izinkan untuk kita perbaiki apa lagi yang kita kurang dalam hidup kita ni. InsyaAllah sama-sama kita dengarkan apa benda yang tak sampaikan tadi untuk sama kita olahkan dalam kehidupan, itu semata-mata